Kudratnya semakin lemah. Hari-harinya harus bergantung kepada pelbagai jenis ubat untuk memastikan dia masih mampu meneruskan perjuangan melawan semua kesakitan. Memang saya fikir masa saya kena ni memang jawapannya mati lah, saya cakap. Tak ada fikir lain. Kalau saya tengok dia orang, kalau saya tak ada macam mana. Pontian, Johor. Bersamamu kali ini mendekati kisah ketabahan insan yang diuji dengan kepayahan hidup dan pelbagai penyakit. Keadaannya lemah, angkara penyakit kencing manis, darah tinggi dan sakit buah pinggang. Itu adalah ujian yang dilalui Syawal Radam. Syawal, usianya baru 38 tahun. Namun dia mula mengalami masalah penyakit pada usia yang sangat muda. Ketika usianya 20 tahun, Syawal menghidap penyakit kencing manis. 8 tahun kemudian, dia disahkan pula mengalami penyakit tekanan darah tinggi. Bergantung kepada ubat bagi penyakitnya itu, keadaan Syawal rupanya semakin memburuk. Ketika usianya 33 tahun, kedua belah buah pinggangnya rosak. Dia macam keturunan jugalah. Arwah mak saya pun ada kencing manis darah tinggi. Dia pun pernah cuci juga buah pinggang. Sebab saya dulu pemakanan pun tak jaga, sebab masa tu saya ada kerja kilang kan. Kerja kilang, kalau kerja malam tu kilang memang ada sediakan makan. Tapi kalau malam ni dia cuma bagi makan sediakan roti dengan air tin je. Jadi tiap-tiap malam memang saya, kalau kerja malam tu seminggu tu, saya ambil roti dengan air tin je, air begas lah. Sebelum ini, Syawal bekerja sebagai pemandu lori membawa muatan motosikal di Pontian dan Johor Bahru. Namun, dia terpaksa berhenti 5 tahun lalu setelah disahkan sakit. Kini, Syawal mengambil upah sambilan membaiki dan mengecat kereta atau motosikal bagi mereka yang mahukan kepakarannya. Masa tu saya pun memang down lah, tak boleh buat apa, tak boleh nak fikir lah. Memang saya cakap ini memang mati lah, saya cakap. Sebab saya tak tahu kan. Tapi saya kuatkan juga semangat, sebab saya tengok anak saya, anak isteri saya paksa kuatkan juga kuatkan semangat. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu lah. Jam 7 pagi. Waktu sebegini, isteri Syawal, Nur Safikah Ismail, 31 tahun, harus keluar untuk ke tempat kerjanya. Safikah baru mula bekerja semula di salah sebuah kedai makan di Pontian, Johor. Sejak Syawal sakit, mereka hilang punca pendapatan utama. Safikah memikirkan hanya dia sahaja kini harapan keluarga untuk mencari nafkah buat anak-anak dan rumah tangga. Duit harian pun makan minum semua isteri saya yang tanggung. Dia yang bekerja. Saya cuma boleh tolong sikit-sikit je. Kadang-kadang dia sampai semput. Dia dah ada asma. Safikah dan Syawal sebelum ini pernah mencuba nasib berniaga kecil-kecilan menjual pisang goreng di tepi jalan. Namun keadaan Syawal yang perlu menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu membataskan perniagaan mereka bertahan. Dia saya pun reda lah nak buat pun saya terpaksa saya kerja lah.
untuk anak-anak kan, untuk makan apa kat rumah. Kalau tak kerja, siapa nak tolong? Sedih, penat tu kerja mana tak penat kan, memang penat dari kerja. Kalau saya terlebih, kalau ikutkan saya, kalau boleh nak kerja, kalau pagi balik petang tu, kalau ada malam saya nak kerja. Tapi tak larat sebab saya kalau lebih kerja, saya semput. Asma mula dah kena serang asma. Dari mana yang ada je lah. Kalau tak kerja, saya kerja gaji hari. Tak kerja, tak adalah duit. Kerja adalah duit. Safikah pernah bekerja di kedai makan ini sejak belum berumah tangga. Kepakarannya membuat pisang goreng, itu yang dapat dilihat oleh majikannya, Jeffrey Muhammad Dun, memberi ruang kepada Safikah mengambil upah RM40 sehari menggoreng pisang di sini. Apatah lagi, Jeffrey atau lebih mesra dipanggil Atan sudah mengenalinya lebih 10 tahun. Lepas tu tengok kesian pula, si Sawan nak kena dialisis semua kan. Jadi saya itulah panggil dia minta tolong sini lah Kak, cakap. Kak tolong Cik Atan lah sini. Bolehlah dia cakap. Dia terus kerja sini. Ada kadang dia memang tak kerja, dia telefon. Cik Atan, kata Atan dia ada penyakit kan. Dia ada penyakit apa? Semput kan. Jadi dia kalau penat sangat dia pun tak boleh. Dia tak penat sangat nanti tambah 2 hari tak kerja. Cik Atan temput, kita faham lah. Dia sakit lah tu. Dia kena rehat kat rumah lah tu. Setiap hari beginilah rutinnya. Bekerja bermula jam 7 pagi hingga 4 petang, kesabaran yang disandarkan demi mencari sesuap nasi untuk anak-anak dan suami. Jam 5.30 pagi. Hari ini Safikah bangun lebih awal daripada biasa. Dia perlu menyediakan bekal makanan buat Syawal untuk dibawa ke pusat dialisis. Rawatan dialisis yang mengambil masa 4 jam, satu tempoh yang lama untuk dilalui Syawal. Syawal boleh mengisi perut dengan nasi goreng yang dibekalkan ketika rawatan nanti. Sumber kewangan Syawal dan Safikah tidak menentu. Namun mujur, sekarang ini kos pembiayaan dialisis Syawal dibantu oleh Perkeso dan Baitul-Mal. Dia terkejut jugalah, terkejut nak buat macam mana. Lepas tu doktor pun memang dah ujung-ujung nyawa, kata doktor. Kalau awak lambat sikit lagi memang dah tak boleh nak ni lah. Sebab jantung dia pun dah penuh air kan. Dah patutlah dia rasa macam semput. Sampai saya bagi pakai pam semput, beli pam juga pun tak jadi. Kata doktor, kalau awak lambat, kata dia memang tak lama lah awak, kata dia. Kalau awak lambat, kata dia. Masa tu nak buat saya memang sedih sangat, tak tahu nak buat apa dah. Dah tak tahu dah mana nak cari duit kan. Nak buat tapak bukan murah. Masa tu, masa yang 5 tahun lepas tu, tapak dah 1,008. Buat tapak saja kan. 1,008, mana nak cari duit. Intan Natasha, 13 tahun, anak sulung Safikah. Intan memahami keadaan keluarganya yang sedang diuji dengan kepayahan ini. Malah dia juga berkorban tanggungjawabnya demi meringankan beban Safikah dan Syawal, biarpun dia sedar itu memberi kesan kepada masa depannya. Ayah saya tolong lah, selalu poteng lah sekolah. Tak ada orang nak tolong mak. Saya tak boleh keluar pergi jalan-jalan ke. Kalau pergi rumah nenek pun kadang-kadang je. Itu pun sebab dekat kan. Kalau nak pergi balik kampung dekat saya jauh. Susah. Setiap kali Syawal menjalani rawatan dialisis, Intan sudah faham apa yang perlu dilakukannya di rumah. Persiapan awal menanti Syawal pulang sudah disiapkan. Mereka sudah tahu keadaan Syawal pasti lemah selepas menjalani dialisis dan perlukan ruang untuk berehat. Sebab menahan kan dia pusing kan. Sebab tu kadang kalau saya balik dialisis, saya jalan mesti bungkuk. Saya tak boleh tegak. Sebab dia kalau saya tegak dia macam pusing. Saya bungkuk dia ada reda sikit.
Saya pengsan tak ada lah, cuma dia pusing kepala je. Tapi setiap kali saya pusing kepala, saya cek darah, saya tengok tekanan darah rendah. Saya terpaksa baliklah. Benar, dia lemah. Namun dapat dilihat Syawal sedang berperang dengan apa yang dirasainya. Di saat inilah dia memerlukan sumber kekuatannya, Intan Balkisha, 9 tahun. Balkish, anak bongsu, si kecil ini umpama jururawat peribadi Syawal yang sentiasa ada dengannya. Anak yang kecil tu memang dia manja dengan saya. Ubat-ubat semua dia je yang tahu. Apa yang saya berbalik dari Malaysia, saya nak makan ubat apa, dia sediakan lah kalau dia tak sekolah. Dia yang ambil ubat saya nak makan nasi, ubat apa. Kalau saya pening kepala, dia makan ubat apa semua, dia tahu lah, yang kecil pun. Sebab saya banyak minta tolong dengan dia kalau pasal-pasal ubat ni. Tahap kesihatan Syawal semakin membimbangkan. Apatah lagi keadaannya yang kritikal tidak membolehkannya mengambil sembarangan ubat walaupun dalam keadaan sakit. Kalau demam tu biar saya demam. Saya demam, saya boleh makan ubat. Kalau dia demam, dia tak boleh makan ubat. Sakit semua badan dia ni. Anak-anak ayah hari minta tolong pecek ke kaki dia. Kaki dia memang sakit. Kaki dia tak kuat. Kalau lagi kalau dia demam. Syawal harus cukup rehat. Dia punya waktu 24 jam untuk segar kembali dan bangkit melakukan rutinnya demi anak-anak dan isteri. Kisah Syawal dan Safikah ini kami perolehi daripada sumber Malaysian Relief Agency, MRA, Negeri Johor. Mereka mula mengesan keluarga ini ketika menyalurkan bantuan COVID-19 dalam musim PKP yang lalu. Ziarah kali ini dikunjungi Siti Zubaidah Samad, pengerusi MRA Negeri Johor, untuk terus membantu meringankan kepayahan yang dilalui Syawal sekeluarga. Tahap kesihatan Syawal yang tidak menentu dan Safikah yang harus bekerja membuatkan MRA tampil dan menyumbang keperluan yang sesuai dengan keadaan Syawal kini. Biarpun nampak kecil, ini sangat membantu Syawal untuk duduk dengan lebih selesa. Kita melalui penyaras kita di daerah Pontian sendiri, kita akan memastikan bantuan bekalan untuk keluarga ni mencukupi dari segi barangan runcit, dan juga kita akan berusaha untuk membantu keluarga ni dari segi bantuan dialisis lah, dari segi kos dialisis. InsyaAllah kita akan usahakan. Hari ini kita menyampaikan pek makanan dan juga kita menyerahkan sebuah kerusi lah untuk Cik Syawal ni boleh duduk dalam keadaan selesa lah. Yang saya sedia maklum, yang kami sedia maklum, Cik Syawal tak boleh duduk ataupun tidak boleh, keadaan dia duduk tak boleh tanpa kerusi macam ni lah. Sebab dia tak selesa. Jadi bila ada kerusi ni, alhamdulillah kita pun tengok dia dah duduk dengan lebih selesa dan bermasuk dalam pernafasan pun nampak lebih tenang lah, dan keadaan dia pun tenang lah. Biarpun penat bekerja di kedai makan, Safikah sentiasa gagahkan diri untuk menyediakan makan malam bersama Syawal dan anak-anak. Apa saja yang ada, itu menjadi hidangan mereka. Keadaan Syawal yang tidak mampu bekerja mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM200 untuk anak-anak. Juga bantuan daripada Perkeso, RM550 sebulan. Namun, untuk meneruskan kelangsungan hidup, masih banyak hutang yang perlu diselesaikan. Saya kalau saya betul-betul duit, saya cakap dengan rumah saya, anak saya tak kisah makan apa pun. Nasi goreng ke telur mata, saya tak kisah. Makan saya duit. Walaupun saya sakit, saya tak kisah. Jadi benda yang saya boleh makan lah. Itu time saya tak ada duit lah. Nak beli lauk.
Penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit buah pinggangnya yang kritikal ini menyebabkan dia perlu mengambil ubat kalsium bersama nasi. Susah bagaimanapun, Syafiqah perlu memastikan beras di rumahnya tidak terputus kerana itu juga menjadi sebahagian daripada kaedah rawatan yang perlu dilalui Syawal. Banyak yang harus difikirkan, antaranya rumah sewa ini. Sewa bulanannya RM350 sebulan. Bagi Syafiqah yang makan gaji harian adalah sesuatu yang mencabar buatnya. Suka atau tidak, akhirnya mereka terpaksa memohon bantuan ahli keluarga yang lain untuk meminjam sedikit wang. Hari ini cuaca agak lesu. Begitu juga dengan Syawal. Segala pergerakannya perlahan. Rutin wajib yang dilakukan sejak 5 tahun lalu, Syawal harus mengambil bacaan tekanan darahnya setiap masa bagi mengetahui jumlah ubat yang harus diambil. Setiap hari saya, sebab tu saya dengan pam tekanan darah tu memang tak boleh berjauhan lah. Ya. Kalau misalnya kata saya ada naik kereta atau apa ke, saya mesti bawa pam tu juga dalam kereta. Takut dia bila masa dia bernaik tekanan darah tu. Ini pam tu sekarang dah rosak. Pam tu dah rosak. Tapi lagi boleh pakai, saya guna je lah. Keadaan Syawal sangat bergantung kepada mesin tekanan darah ini. Mengetahui tahap kesihatan Syawal yang diuji dengan pelbagai penyakit, membawa pengurus besar syarikat Faizah Sendirian Berhad, Dr. Salwa Abu Bakar, mendekati keluarga ini. Safia pakai cawani lah 3 kali. Kalau pakai cup apa-apa yang kita gunakan dia. Kita ikut dia. Bukan dia. Dia berasa kecil-kecil kan. Kalau sekali makan cantiknya 2 lah. So kalau ni you pakai 2 cup ni, so mana air you kena guna 6. 6. Okey. Cuci dulu beras dia. Beras Poni Taj Mahal keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad yang kurang kanji sangat sesuai untuk Syawal yang mengalami kencing manis. Cuma penekanan yang harus diberikan ialah sukatan air yang betul untuk memasak beras Poni Taj Mahal. Masih ramai yang keliru dengan cara yang harus digunakan, iaitu 1 bekas beras bersamaan dengan 3 bekas air menggunakan bekas beras yang sama. Hanya dengan kaedah masak yang betul, mampu menghasilkan nasi beras poni yang cantik dan sedap untuk dimakan. Okey, jadi ni buku Aziz bagi. Awak kena baca, insya-Allah jadikan dia sebagai cabaran. Belajar bersungguh-sungguh tau. Selain menyumbangkan buku Faizah hasil penulisannya sendiri, kali ini menjadi penekanan pihak penaja juga menyumbangkan bekalan topeng muka buat semua keluarga bersamamu yang dikunjungi sebagai sokongan menjaga komuniti dan mematuhi SOP. Prihatin dengan situasi Syawal yang masih menggunakan mesin tekanan darah yang sudah uzur, Dr. Salwa membelikan yang baharu buat kegunaan harian Syawal. Pemberian yang bermakna buat Syawal dan Syafiqah kerana sudah sekian lama Syawal menyebut untuk mengumpul duit bagi menggantikan yang baharu namun belum tercapai. Ada kalanya, Syawal terpaksa membuat kiraan pembacaan tekanan darah berulang kali kerana bimbang dengan keadaan mesin yang uzur membawa kepada bacaan ralat. Bagi Syawal, pemberian yang sangat dihargainya dalam membantu memudahkan permasalahan yang dilalui sebelum ini. Sudah 5 tahun Syawal menjalani rawatan dialisis. Setiap hari, dia hanya berdoa agar diberikan kesihatan yang baik dan diberi waktu untuk bersama anak-anak dan isteri. Saya fikir, tak ada fikir lain. Kalau saya tengok dia orang, kalau saya tak ada, macam mana?
dialis ni orang dialis ni tak tentu. Saya tu bila-bila masuk je dia boleh tak ada. Tidak mampu untuk sembuh, perkara yang telah difahami oleh keluarga ini. Namun itu bukan pengakhiran untuk mengecapi kebahagiaan. Susah senang yang dilalui bersama menjadi penguat ikatan dan kasih sayang mereka berempat. Dan mereka berhak dibantu demi masa depan anak-anak. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu keluarga Rodzi Kasim dan Kiri Osman, pasangan suami isteri yang tinggal di rantau Negeri Sembilan. Kiri, 60 tahun, mengalami bengkak kaki yang kritikal sejak 2017 dan tidak mampu berjalan sehingga kini. Kisah mereka ini kami paparkan di kapsul bersamamu di saluran YouTube TV3. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap